يكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang dihormati Tuan Nazir, pengerusi masjid, dan tak dilupakan juga kepada ahli jawatan kuasa masjid, dan tak dilupakan juga diingati kepada Al-Fadhil Tuan Imam Bilal Siak, dan diingati juga kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, haji dan hajah, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kita sama-sama solat berjemaah, menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Dalam masa yang sama, kita berada di dalam rumah Allah taala ini, di dalam satu majlis ilmu, sebelum kita menunaikan semula tanggungjawab kita solat berjemaah insya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang Allah taala kurniakan. Tuan-tuan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah taala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekira kita nak menilai segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, nescaya kita tak mampu untuk menilai, mengira, membilangnya betapa banyak sungguh nikmat yang Allah taala sampaikan, kurniakan kepada kita. Nikmat ni kalau kita nak tengok, nak mengira, nak membilangnya daripada permulaan kita bangkit pagi sebelum subuh, sampailah kita tidur nak bangkit subuh pula, tentulah kita tengok betapa banyak sekali nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Bermula kita bangkit tidur, tengok Allah Ta'ala masihkan kekalkan nyawa kita. Ada tenaga pula tu, boleh bangkit dan sebagainya. Maka itulah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Allah Ta'ala sebut nikmat ni begitu banyak sekali, sampai tidak terkira nikmatnya. Tuan-tuan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seorang ulama tak dengar. Mana? Seorang ulama, dia telah meletakkan tentang pembahagian nikmat. Seorang ulama yang bernama Syekh Baydawi, dia meletakkan pembahagian nikmat yang kita duk dapat setiap hari ni. Nikmat-nikmat ni Syekh Baydawi dia letakkan dua keadaan, dua pembahagian. Pertama, dia kata nikmat dunia, yang kita dapat sekarang ni di dalam dunia ni, nikmat dunia dia kata. Satu lagi nikmat akhirat, yang mana akan dikurniakan ketika mana akhirat nanti. Nikmat dunia ni Syekh Baydawi kata dia ada dua pula. Pertama, dia panggil nikmat wahbi. Kedua ialah nikmat kasbi. Wahbi ini ialah nikmat yang tanpa kepada usaha. Kita fikir sejenak, apakah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni yang tanpa kepada usaha? Banyak sekali nikmat yang tak perlu kepada usaha kita. Contoh, kita tengok pada tubuh badan kita lah. Kita tak payah tengok pada makhluk lain, pada tubuh badan kita. Tengok pada tubuh badan kita, setiap yang ada pada tubuh badan kita ni ada hikmahnya. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi.
Contohnya pergerakan saraf ataupun darah di dalam tubuh badan kita. Perlu kepada usaha ke? Tak perlu kepada usaha. Allah yang sampaikan, berikan kepada kita. Maka itu dinamakan nikmat yang tak perlu kepada usaha kita. Walaupun kita ni orang yang tidak melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah ataupun orang yang lalai kepada Allah, tetap nikmat itu Allah Ta'ala akan sampai dan kurniakan kepada kita. Itulah nikmat yang Allah Ta'ala sampaikan kepada hamba-hambanya. Adapun satu lagi nikmat kasbi, contohnya nikmat yang perlu kepada usaha. Kita di atas muka bumi ini nak dapat nikmat ni kena usaha. Contohnya apa? Kita nak jauhkan daripada sifat-sifat tercela, perlulah diisi pada diri kita ini dengan sifat-sifat terpuji. Jadi nak dapat sifat terpuji ini kena usaha. Contohnya sifat terpuji apa dia? Amanah, tidak khianat, melakukan kebaikan, tidak sombong, tidak riak. Maka sifat-sifat terpuji ini perlu kepada usaha kita. Kalau kita usaha, kita belajar dan usaha mendalaminya, beramal dengannya, maka itulah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Juga contoh yang lain, contohnya mencari rezeki. Kita ni berusaha nak mencari rezeki, usaha nak dapatkan rezeki yang halal. Macam mana? Kena bekerja, kena berusaha, kena berikhtiar. Maka itulah nikmat daripada Allah. Maka nikmat itu dinamakan sebagai nikmat kasbi yang perlu kepada usaha kita. Baik, itu dinamakan nikmat di dunia, iaitu wahbi dan kasbi. Adapun nikmat akhirat, contohnya kita beramal di dunia, melakukan kebaikan kepada Allah, maka di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tunjukkan pahala. Dengan pahala itu Allah Ta'ala boleh masukkan kita dengan izin Allah ke dalam syurga. Maka dengan nikmat pahala kebaikan yang telah kita lakukan, Allah boleh masukkan kita ke dalam syurga Allah. Maka itulah nikmat yang dinamakan sebagai nikmat akhirat. Jadi seumpama kita melakukan amal ibadat di atas muka bumi ni, sembahyang berjemaah, duduk di dalam majlis ilmu, satu taman daripada taman-taman syurga, kata Nabi, raudhatun min riyadil jannah. Maka kita ini di kalangan orang yang berusaha untuk dapatkan nikmat yang dikatakan sebagai nikmat akhirat. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah Taala memberikan nikmat kepada kita. Dan antara nikmat yang Allah Taala sampaikan juga kepada kita, kita berada di penghujung bulan Syaban. Dan insya-Allah dengan izin Allah kita boleh masuk ke dalam bulan Ramadan yang tidak beberapa hari lagi, insya-Allah. Ulama-ulama di zaman silam, mereka sentiasa berazam, berdoa, beriktikad sungguh-sungguh bahawa mereka akan usaha macam mana pun bagi bertemu dengan bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan. Ulama di zaman silam dikatakan sampai 6 bulan mereka telah berazam, berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala masukkan mereka ke dalam bulan Ramadan. Jadi Allah Taala letakkan kita ini berada di akhir bulan Syaban ini, seperti mana doa-doa kita, doa para imam, Allahumma barik lana fi Syaban, ya Allah berilah keberkatan, kebaikan kepada kami di bulan Syaban ini. Syaban ini ialah pintu gerbang untuk kita masuk ke bulan ketakwaan, bulan rahmat, yang penuh keberkatannya, iaitu bulan Ramadan. Dan kita berdoa, wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Jadi kita bergembira dengan khabar bahawa kita akan tidak beberapa hari lagi akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi kita pun rasa gembira. Dalam masa yang sama,
kena sentiasa berdoa, sentiasa minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala masuk sungguh-sungguh kita ke dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab perkara yang kita tak tahu, iaitu nasib kita. Nasib ni kita tak boleh tahu. Kadang-kadang Allah Ta'ala boleh ambil nyawa kita sebelum kita dapat menjejaki bulan Ramadan. Depan mata kita pun kita boleh lihat ada kenalan kita, sahabat-sahabat kita, ataupun kita baca berita di kalangan manusia yang lain, ada yang meninggal tanpa ada simptom, tanda-tanda seseorang itu akan meninggal dunia. Jadi kita ni bukan hanya yang berumur, yang berusia, tapi yang muda kena sentiasa berdoa kepada Allah. Jangan kata bila kita ni usia muda, 20-an, 30-an, Allah Ta'ala akan panjangkan usia kita, boleh masuk ke dalam bulan Ramadan. Kalau kita tengok keadaan sekeliling kita, di akhir zaman ini banyak Allah Ta'ala tunjuk depan kita. Pengalaman saya bertugas di satu masjid, imam nombor 1, imam utamalah, saya imam yang kedua. Ditakdirkan Allah sebulan, 3 minggu sebulan yang lepas, waktu semayang maghrib bersama dia, waktu semayang isyak bersama dengan dia, jumpa keluarga dia, sampai semayang isyak kita duduk jumpa macam biasa, tidak ada langsung tanda-tanda dia ada masalah kesihatan. Jadi bila kita jumpa dia, kita anggap dia ni biasalah, tak ada apa masalah. Ditakdirkan Allah tengah malam tu sakit dada, minta isteri hantar ke hospital Shah Alam. Isteri pula tak boleh memandu kereta, panggil jiran sebelah pula, lelaki tak ada kat rumah, pergi ke Kuantan, tinggal isteri saja, hanya isteri saja boleh bawa kenderaan. Jadi kebetulan isteri sahabat saya ni, imam yang satu ni, dia minta isteri jiran bawalah pergi ke hospital. Dalam perjalanan Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Dalam perjalanan, usia baru 30-an, tak sampai 40 lagi. Dalam simptom, kita tengok keadaan setiap hari, kita bergaul dengan dia, tidak ada tanda-tanda Allah Ta'ala nak cabut nyawa dia di pada malam tu. Jadi pagi esok semayang berjemaah macam biasa. Semua jemaah tak tahu, kata imam telah meninggal dunia. Selesai bagi salam, semua dah nak beredar, baru dapat maklumat kata imam telah meninggal dunia disebabkan entah apa sakit, meninggal dalam perjalanan. Inilah kisah-kisah yang biasa kita dengar, harian yang biasa kita dengar. Sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, tak kiralah usia, walaupun usia yang muda, kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji, Allah Ta'ala ambil nyawa terlebih dahulu. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, sebab itulah kita tak sampai beberapa hari lagi, kita duduk sungguh-sungguh ni, dah jaga kesihatan dah tengok dah waktu cuti, waktu program-program kita, ataupun kerja-kerja kita yang banyak tertangguh di luar, kita dah hentilah sebulan. Aku nak bagi fokus kepada bulan Ramadan yang akan datang ni. Tahun lepas aku buat ibadah, tapi aku rasa macam taklah baik mana aku nak sempurnakan di dalam bulan Ramadan. Yang akhirnya kita kena tawakal dan minta sungguh-sungguh pada Allah. Ya Allah, sampaikanlah aku, masukkanlah aku juga ke dalam bulan Ramadan. Walaupun aku ni sihat, ada kelapangan masa, ada kekuatan, aku tak ada apa kerja-kerja yang memberatkan aku, tetapi aku nak juga, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam bulan Ramadan supaya aku ini dapat melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Kena sentiasa minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala masukkan kita juga ke dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, perempuan yang dihormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kita ni lah yang hadir, moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita dalam kumpulan orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Bila Allah Ta'ala kata diwajibkan ke atas kamu berpuasa, tentulah kita ini diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Bila kita kata diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, kita kena faham juga ada juga puasa yang diwajibkan selain daripada Ramadan. Contohnya apa? Puasa nazar. Contoh lagi, puasa qada. Maka ini dinamakan sebagai puasa yang wajib juga. Tetapi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Dimaksudkan di sini ialah puasa Ramadan yang diwajibkan ke atas kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata Allah. Seperti mana diwajibkan ke atas golongan-golongan terdahulu. Maksudnya apa? Puasa yang kita akan berhadapan ini, puasa Ramadan ini, Allah Ta'ala telah memfardukan kepada umat-umat terdahulu juga. Jadi nak sebut kepada kita nak puasa, jangan rasa kita ni umat Nabi Muhammad saja puasa. Umat-umat terdahulu pun mereka telah merasai kewajipan berpuasa yang difardukan kepada mereka. Baik, bila kita kena wajib berpuasa di dalam bulan Ramadan seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu, ada beberapa ulama telah mentafsirkan ayat ini. Antaranya Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir, dan antaranya seorang ulama iaitu Syekh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya juga, dan Mujahid di dalam tafsirnya juga. Bila dikatakan ulama ataupun umat-umat terdahulu telah berpuasa seperti mana kita puasa, mereka telah mentafsirkan bahawa umat-umat terdahulu mereka berpuasa juga di dalam bulan Ramadan. Dan mereka juga berpuasa, kata Wahbah Zuhaili dan Syekh Baydawi ini, Qurtubi ini, dia kata mereka juga umat terdahulu berpuasa selama sebulan. Jadi umat-umat terdahulu pun berpuasa selama sebulan seperti mana kita berpuasa sebulan. Cumanya mereka ini apabila Allah Ta'ala cabut, keluarkan ataupun ambil nyawa para rasul dan nabi mereka, mereka telah menyeleweng daripada syariat yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Caranya mereka apa yang mereka lakukan? Mereka telah menambah-nambah ibadah yang telah diwajibkan. Contohnya, kata ulama, puasa sebulan 30 hari mereka telah menambah menjadi 40 hari. Ini kisah umat-umat terdahulu ni. Umat-umat yang sebelum daripada Nabi Muhammad, ada di kalangan mereka telah menambah ibadah daripada 30 hari menjadi 40 hari. Sebab apa? Sebab mereka berlebih-lebihan ataupun ta'asub ataupun ekstrim dalam urusan agama. Kita ingat khutbah baru ini tentang ekstrim agama. Inilah contohnya. Berlebih-lebihan. Disyariatkan puasa sebulan, dipuasanya 40 hari, lebih 10 hari. Ada di kalangan ulama mereka, rahib mereka ni yang hidup ketika itu sakit dan bernazar. Mereka bernazar sekiranya rahib ini sihat daripada penyakit dia, mereka akan tambah lagi puasa mereka daripada 40 tadi menjadi 50. Bayangkan tuan-tuan, yang diwajib sebulan 30 hari ditambah 10 hari, disebabkan rahib mereka menambah, mereka pun tambah lagi 10 hari, jadi puasa mereka bertambah menjadi 50 hari. Itu ulama di zaman itu yang telah menyeleweng daripada ajaran agama yang sebenar.
jadi puasa 50 hari. Bila puasa 50 hari rasa bebanan. Sebab apa? Puasa di musim panas. Jadi mereka mengubah pula syariat ini daripada 50 hari di dalam bulan Ramadan diubah cari musim sejuk pula. Maka puasalah mereka di musim sejuk pula. Jadi itulah sikap-sikap umat yang terdahulu, yang mana Allah telah memberikan syariat berpuasa kepada mereka seperti mana kita yang diwajibkan berpuasa, tetapi mereka telah mengubah syariat berlebih-lebihan daripada apa yang telah diperintahkan oleh para nabi dan rasul mereka. Jadi kita pun samalah. Nabi dah letak dah sebulan, ada perkara sunat, ada perkara wajib yang perlu diutamakan di dalam ibadah kita, puasa sungguh-sungguh. Jadi kita kenalah buat seperti mana yang diarahkan oleh Nabi dan ditunjukkan oleh para ulama yang soleh tentang syariat berpuasa ini. Baik, kita jangan menambah-nambah. Jangan kita cuba untuk menambah-nambah di dalam ibadah kita. Kita takut di akhir zaman ini, bila kita jauh daripada Nabi, ada sikap di kalangan manusia, dia berlebih-lebihan di puasa sunnah. Dia kata ini ialah puasa yang wajib, perlu disambung ataupun perlu kepada penambahan puasa yang wajib. Maka kisah-kisah umat terdahulu menunjukkan kepada kita mereka ni telah melampau-lampau di dalam urusan agama. Tuan-tuan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kita menyatakan bahawa puasa yang difardukan kepada kita ini ialah puasa yang wajib, tentulah ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian juga. Antaranya ialah tentang beberapa rukun di dalam puasa kita. Antara rukun yang penting untuk kita faham ialah niat. Niat di dalam ibadah kita. Di kalangan kita ni biasa dah, umur 50-an, 60-an, 70-an, tentulah kita biasa dengan ibadah puasa ini, dan tentulah kita faham apakah yang dikatakan niat. Cuma kita kena faham juga tentang beberapa perkara yang disebutkan oleh ulama fiqh tentang kewajipan ataupun rukun di dalam puasa, iaitu niat. Niat ini puasa yang wajib, iaitu puasa Ramadan, dan puasa yang sunat yang biasa kita amalkan. Kita amalkan puasa Isnin, kita amalkan puasa Khamis. Jadi kita faham bahawa puasa sunat ketika mana perlu niat, iaitu ketika bermula malam hari. Kita boleh niat di waktu malam, lepas maghrib boleh niat dah untuk puasa esok hari, puasa sunat. Dan puasa sunat dibenarkan juga untuk kita niat selepas sembahyang subuh, sebelum gelincir matahari. Gelincir maksudnya sebelum zuhur sedikit. Sebelum itu dalam pukul 10, 11 kita boleh lagi untuk kita niat puasa sunat. Dibenarkan, tapi dengan syarat kita mengikutlah syarat-syarat berpuasa, tidak makan, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Nak sebut niat puasa sunat dibolehkan di waktu malam dan di waktu pagi. Berbeza dengan puasa yang wajib yang akan kita hadapi ini, puasa Ramadan. Hanya di waktu malam saja. Masa bila? Selepas sembahyang maghrib kita dah boleh berniat untuk berpuasa sampailah sebelum subuh. Maka itulah masa yang boleh kita niat untuk puasa Ramadan. Itu perbezaan puasa sunat dan puasa yang wajib yang akan kita hadapi ini. Dan puasa yang wajib kita beza dengan puasa yang sunat ialah puasa yang wajib ini kena ta'yin. Apa maksud ta'yin? Kena bagi jelas betul-betul apakah yang kita puasa ini. Wajibkah? Esokkah? Ramadan-kah? Jadi kita kena bagi jelas. Yang biasa kita lafazkan ialah nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa esok hari tunai
fardu wajib ke atas diriku pada bulan Ramadan ini, tahun ini, kerana Allah Ta'ala. Jadi kena bagi jelas, ta'yin, jelaskan. Berbeza dengan puasa sunat. Puasa sunat, aku puasa sunat esok hari kerana Allah Ta'ala. Sudah memadai. Tapi kata ulama di dalam mazhab kita, dalam kitab fiqh, kena bagi jelas. Ramadan bila, tahun ini ke, esok hari ke, kena bagi jelas. Maksudnya ta'yin itu mesti ada di dalam niat kita, iaitu bagi jelas nyata puasa pada esok hari di bulan Ramadan yang wajib kepada diriku kerana Allah Ta'ala. Kena bagi jelas betul-betul. Itu beza dia, sunat dan wajib yang akan kita hadapi ini. Dan kata ulama lagi, bila kita nak puasa ini, perbahasan di dalam mazhab kita yang kita biasa amalkan, puasa setiap hari satu niat. Setiap hari satu niat. Setiap hari satu niat. Maksudnya kalau kita puasa 30 hari, setiap hari kita puasa kita kena niat. Setiap hari kita puasa kita kena niat. Setiap hari kita berpuasa perlu kepada kita niat. Sebab apa? Dalam pandangan mazhab kita yang kita amalkan, puasa sebulan bukannya puasa yang satu. Puasa ialah satu juzuk satu hari, satu bahagian satu hari, satu bahagian satu hari. Jadi ibadah yang wajib kita nak buat ini berpisah-pisah. Satu hari kena niat, hari kedua kena niat hari yang kedua, hari yang ketiga kita kena niat hari yang ketiga. Sebab pandangan ataupun di dalam mazhab kita, puasa sebulan dia ada juzuk, sebahagian dia, sebahagian dia, sebahagian dia. Bukan sebulan itu satu. Dia ada sehari satu bahagian dia, 2 hari satu bahagian dia, 3 hari satu bahagian dia. Jadi seumpama kita sembahyang 5 waktu sehari, sembahyang subuh ada niat dia, sembahyang zuhur ada niat dia, sembahyang asar ada niat dia, sembahyang maghrib ada niat dia, sembahyang isyak ada niat dia. Dan berbeza dengan mazhab yang lain. Di dalam mazhab Maliki menyebut bahawa puasa Ramadan ialah satu saja. Maksudnya di dalam bulan Ramadan dia hanya satu saja. Bila satu saja, hanya boleh perlu niat sekali saja. Masa bila? Pada hari yang pertama sebelum subuh. Maksudnya kita contohnya puasa hari Khamis, contohnya lah. Jadi Rabu malam Khamis tu kita kena puasa, kena niat puasa dah selama sebulan. Jadi kata ulama kita berikhtiar, berjaga-jaga. Takut-takut aku ni ikut seperti mana amalan di tempat kita. Setiap hari kena niat berpuasa. Hari pertama niat, hari kedua niat, hari ketiga niat. Mari seminggu puasa terlupa. Malam terlupa niat. Sahur makan, lepas tu baru ingat. Jadi ulama kata berikhtiar, berjaga-jaga. Jadi boleh kita amalkan, niatkan sebulan terus mengikut mazhab Maliki, supaya takut-takut kita tertinggal dengan niat yang wajib yang perlu kita jaga betul-betul, takut tak sah sembahyang kita. Jadi kita boleh niat, pertama niat setiap hari, kedua hari yang pertama saja kita niat sebulan terus. Kita boleh amalkan dua ini. Jadi hari yang kedua kita niat setiap hari, hari yang ketiga setiap hari. Kalau kita terlupa ditakdirkan Allah, maka niat kita kita tetap dikira niat pada hari itu, sebab pada hari yang pertama kita telah niat selama sebulan Ramadan. Itu mungkinlah di kalangan para guru-guru kita yang datang sebelum-sebelum ini telah menjelaskan lebih lanjut tentang ibadah puasa, dan dimasukkan juga tentulah tentang niat ini. Tuan-tuan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata Allah Taala lagi, firman Allah Taala lagi di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas golongan terdahulu, iaitu umat-umat yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya
kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Natijah ataupun kesudahan yang kita berebut nak dapatkan bulan Ramadan itu, keputusan dia akhirnya kita nak ada sifat takwa. Allah Taala bagikan kepada kita takwa. Dan perbahasan ulama banyaklah tentang takwa ini. Kita ni tentulah nak dapatkan sifat takwa. Antara kata ulama, bila masuk bulan Ramadan kita istiqamah melakukan amal ibadah, membuang sifat-sifat keji yang ada pada tubuh badan kita dan mendatangkan sifat-sifat yang baik pada tubuh badan kita. Teruskan istiqamah melakukan amal ibadah, bukan hanya di awal Ramadan saja. Adat kita selalunya bila masuk bulan Ramadan, 10 hari yang pertama memang kita speed sungguh, kita lumba sungguh-sungguh buat ibadah, tetapi kita lupa 20 hari 10 hari yang terakhir. Jadi kata ulama, Ramadan ini kena jaga sungguh, kena buat sungguh-sungguh, sebab kita nak dapatkan takwa, kebaikan daripada Allah Ta'ala ini. Dan pengakhiran Ramadan kita boleh lihatlah pada diri kita sendiri. Adakah aku ni dapat hasil takwa itu? Kita buat contoh macam ni lah. Kita ni kerja dengan orang, kita ada majikan kita. Jadi majikan kita tengok kita datang kerja setiap hari, tengok dia ni mari kerja nampak macam tak bersungguh-sungguh mana. Masuk kerja ikutnya pukul 9 tapi datang pukul 10.30. Keluar kerja pukul 5, pukul 4 dah hilang. Jadi bos dia kata aku nak hantar dia pergi ke Jepun. Nak suruh dia masuk latihan, belajar kursus bagi dia betul-betul faham tentang kerjaya dia. Kemudian dia akan dapat hasil yang terbaik dan kebaikan itu akan dapat pada majikan dan syarikat yang dia kerja. Lalu bos dia pun hantarlah pergi kursuslah selama sebulan dengan harapan bos dia pekerja ni balik nanti dapat menjadi seorang pekerja yang terbaik, dengan pengalaman yang dia mendapat kekuatan pada syarikat. Jadi selepas sebulan bos dia dah bagi macam-macam lah dalam masa sebulan ni, bagi duit, bagi macam-macam allowance lah, apalah. Balik sebulan, masuklah kerja. Hari pertama nampak okey, hari kedua nampak okey, mari hari yang ketiga, sama je macam sebelum daripada pergi kursus. Hari yang keempat, hari kelima, ini lebih teruk daripada sebelum pergi kursus. Ini dah lebih dah ni, aku dah keluar dah berbagai-bagai bagi pada dia ni. Jadi apa perasaan seorang bos ataupun ketua majikan ketika itu? Tentulah rasa marah, tentulah rasa tidak suka dengan sikap orang macam ni. Kemungkinan dia akan dikeluarkan ataupun diberhentikan. Contoh begitulah juga dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi bulan Ramadan ini. Tetamu yang dihadirkan kepada kita supaya kita guna sungguh-sungguh untuk dapatkan ketakwaan kepada Allah. Bila masuk di dalam bulan Syawal, selepas daripada Ramadan, tengok dia dah berubah dah. Bulan Ramadan ini subuh tak pernah tinggal. Mari Syawal, dah hilang dah sifat-sifat kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Jadi bila hilang kebaikan yang ada kepada dia, jadi itulah salah satu contoh Allah Ta'ala nak tarik sifat takwa yang ada pada diri dia. Baik, insyaAllah kita bagi sedikit masa untuk azan. Kita akan sambung sedikit lepas ni.
Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi Allah Taala sebutkan kepada kita bahawa Allah Taala akan memberikan kita peluang menjadi orang yang bertakwa di dalam bulan Ramadan ini. Jadi kita berebutlah peluang yang Allah Taala berikan ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya yang dapat kita lihat dengan panca indera mata kita ialah selepas daripada Ramadan. Sekiranya dalam kehidupan kita ini selepas daripada Ramadan tidak ada perubahan, tidak ada perubahan semakin baik dengan ibadah kita, hubungan kita dengan Allah, jiwa kita, hubungan kita dengan Allah sesama manusia, hubungan kita sesama manusia, sekiranya Allah Ta'ala, sekiranya kita ini tidak ada perubahan, kita takut Allah Ta'ala tidak memberikan sifat takwa di dalam diri kita. Jadi kita kena muhasabah. Selepas daripada Ramadan, kita tetap melakukan amal ibadah istiqamah, menghidupkan amalan-amalan di dalam kehidupan kita, sembahyang berjemaah kita, zikir kita, membaca Al-Quran kita, kena teruskan selepas daripada Ramadan. Bukan hanya khas kepada bulan Ramadan. Memanglah di dalam bulan Ramadan dituntut kepada kita untuk melakukan amal ibadah, tetapi selepas daripada Ramadan, melihat pada diri kita sendiri, kita ada perubahan semakin baik tak? Kalaulah tidak ada perubahan, kita takut kita ini tidak mendapat menjadi orang yang sebaiknya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bersifat dengan sifat bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian, moga-moga Allah Taala masukkan kita ke dalam bulan Ramadan dengan doa kita, dan kita sentiasalah kena minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala istiqamahkan kita melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, dan seterusnya selepas daripada Ramadan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, yang sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa setakat itulah perkongsian dan perkongsian ilmu kita pada malam ini. Moga-moga yang baik itu daripada Allah Taala, yang kekurangan itu daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.